Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan. Salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya pada Saban malam untuk saya memberi informasi dan pengetahuan jika diperlukan. Saudara, terima kasih saudara Abu Nems hadir yang pertama. Begitu juga dengan saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Syahrul Azam. Selamat malam, terima kasih. Saudara Puan Rahimah Sulaiman, apa khabar Puan? Saudara Syah Ibrahim, Waalaikumsalam. Begitu juga dengan saudara Nas, saudara Cik Rozani Lajid, Puan Cik Rozani Lajid, bukan saudara, ya minta maaf. Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas, saudara Abu Nem, saudara Zakaria Ismail, saudara Rosli Le, apa khabar saudara Li? Saudara Oping Temu, orang Sarawak, sihat ke? Saudara Joka, terima kasih dengan doa agar saya sentiasa sihat insya-Allah. Tok Wak, apa khabar Tok? Saudara Kamal Awang, saudara Abu Nem dari Taping je no. Taping selalu hujan lah. Orang Taping ni sejuk-sejuk belaka. Saudara Omeng-Omeng, saudara Daik-Daik, apa khabar saudara Daik? Saudara Puan Hasnah Jaafar, Waalaikumsalam. Chris Delima, buah delima adalah saudara. Chris delima tak tahulah, mungkin sarung dia kerasan ni apa, dia ulu dia Chris delima kot. Saudara Hashim Atan, saudara Alias Abdul Latif, Waalaikumsalam. Perindu Kristal. Nama sedap-sedap, Perindu Kristal dari Batu Pahat. InsyaAllah saudara, saya akan hadir di sana nanti. Saudara Eja Amir, saudara Ti Ahmad, Azizul Bangsa. Selamat malam saudara Azizul, saudara Fuad Rahman. Siapa lagi? Saudara Samsul Abu Hassan, Puan Robidin, apa khabar Bi? Moga sihat. Itu juga dengan saudara Zainuddin Ibrahim, Kamisan Dahlan, apa khabar? Marang Prapu Kepunden. Ini daripada Johor. Samsudin Saad, Fazil Hussein, Muhammad Razi, Thomas Tan, Ismail Saad, Herman, Yusof, Kuesuh dari Kuantan, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni usai pencerahan nanti. Baik saudara, seperti biasa, permulaan saya buka bicara, tentulah saya perlu melaporkan tentang kedudukan COVID-19. Walaupun laporan ini merupakan apa yang berlaku semalam. Ini ditentukan oleh Kementerian Kesihatan. Mereka tidak melaporkan untuk kejadian hari ini, tapi apa yang berlaku semalam, jumlahnya dan sebagainya, saudara. Baik, saudara, hari ini adalah hari Jumaat, 18 hari bulan. Saya mendoakan agar kita telah pun melaksanakan ibadah yang terbaik sepanjang malam tadi dan siang tadi dapat menunaikan solat Jumaat. Hari ini tanggal 18 Februari dan 44 hari lagi, saudara, menuju hari yang kita nanti-nantikan, insya-Allah. Moga diberi rahmat dan dipanjangkan usia oleh Allah SWT, kita dapat menyambut kehadiran Ramadan Al-Mubarak. Dan hari ini adalah hari yang ke-702 virus corona melanda negara kita. Menurut laporan semalam bahawa jumlah penjangkitan adalah 26,569 orang. Semalam itu yang dilaporkan oleh saudara Rio kepada saya, kerana itu merupakan cara baru Kementerian Kesihatan, dia tak bagi laporkan hari ini. Yang semalam 26,569 masih tinggi saudara, dan jumlah keseluruhan yang terkumpul adalah 3,138,215 dengan kematian sejumlah 21 orang. Terima kasih saudara Rio. Saya juga mendapat detail ataupun penjelasan dari negeri-negeri semalam saudara. Semalam di Perlis 285 jangkitan, di Kedah agak tinggi saudara, iaitu 3,243. Di Kedah amat tinggi, 3,243. Rasa tak pernah Kedah mengalami jangkitan segini besar. Di Pulau Pinang 1,999, di Perak 486. Seperti biasa di Selangor, tentulah angkanya semalam mencecah daripada 3,000 naik kepada 5,858. Wilayah Persekutuan juga meningkat kepada 1,419. Di Putrajaya 183, Negeri Sembilan 739, yang agak tinggi ya, Negeri Sembilan. Di Melaka 720 juga tinggi saudara. Di Melaka Johor ada nak menghadapi pilihan raya negerinya. Johor terus meningkat kepada 2,856. Di Pahang juga naik saudara pada 1,096 orang saudara.
tinggi di Pahang ni. Dah 1,000 orang. Macam mana lah nak buat Pahang ni? Di Terengganu 515, di Kelantan terus mencanak kepada 1,783, dan di Sabah saudara mengekori Selangor. Nampak gayanya Sabah terus meningkat kepada 4,794. Labuan juga tinggi, tak pernah berlaku begini ni. Nampak gayanya di Labuan, laporan semalam malam 447. Begitu juga di Sarawak, meningkat 278 orang. Itulah yang saya dapat berikan, apa yang berlaku sepanjang semalam lah. Ini laporan daripada Kementerian Kesihatan, menjadikan jumlah keseluruhan adalah 267,355 orang. Jadi saudara, itulah laporan yang dapat saya berikan berhubung dengan COVID-19 yang melanda negara kita ni. Tak nampak ada kelegaan, masih berterusan, dan kita harap Kementerian Kesihatan berusahalah mencari upaya bagaimana kita mahu mengekang ataupun mengurangkan jumlah jangkitan ini. Ini agak meragukan dan menakutkan rakyat. Aduhai, tak tahulah. Baik saudara, kita masuk e-commerce sekejap. Kalau saudara punya produk, sila hubungi Al-Azhar seperti biasa di talian 0113304141. Dengan Al-Azhar, wangi haruman, wangi yang setangi bakurnya. Di samping itu, minyak wangi daripada Timur Tengah, berasaskan kepada kayu gaharu. Ingat saudara, wangi-wangian ini adalah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan saudara. Kalau saudara berhubung dengan Azhar, jangan lupa memesan rendang tok ibunya. Memang sedap saudara, makan dengan nasi. Dalam keadaan gini, bila saudara duduk di rumah, tak payah keluar di rumah, dah ada rendang tok panas saja. Makan dengan nasi. Dan jangan lupa, dah dekat-dekat dengan raya ni, baulu berdal. Saudara juga boleh berhubung Al-Azhar untuk mendapatkan bekalan gula O. Ini bagi mereka yang health conscious ataupun mereka yang memikirkan soal untuk mengurangkan gula dalam kandungan darah dan badan kita. Kerana gula O ini adalah gula tanpa kalori, ya saudara. Baik. Kalau saudara tak dapat menghubungi Al-Azhar, jangan lupa hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Juga Siti Farehah tentulah dendeng manis Siti Farehah, sedap dimakan bila kita makan dengan porridge ataupun kanji. Saudara, sedapnya hingga menjilat jari. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, untuk mendapat bekalan buah-buahan yang manis, yang grade-nya grade AAA, murah daripada pasar, hubungi Syauqi di talian 0123575703. Hantarkan pesanan saudara dan buah-buahan tersebut akan sampai ke rumah saudara. Ini untuk di Lembah Kelang. Tentulah saya boleh makan di sedap lagi. Keasyikan saya tentulah popiah sira Lady Maria. Makan sebalang pun tak terasa. Sambil-sambil saya buat kerja ni, makan popiah sira Lady Maria cukup enak. Rasanya pedas, rangup dan manis. Saudara boleh berhubung dengan saudara Nizam di talian 0994351203. Saudara, memang sedap. Memang sedap popiah sira Lady Maria. Juga bagi mereka yang nak dekat-dekat bulan puasa ni, nak sembang tarawih, hadiah untuk isteri, boleh berhubungi Ella Zila di talian 0124123767. Kerana beliau memasarkan telkung Cinta Fatimah. Macam mana Cinta Fatimah saya pun tak tahulah saudara. Tapi katanya itulah telkung yang terbaik, lembut kainnya. Boleh berhubung dengan Ella Zila di talian 0124123767. Dan beliau turut memasarkan minyak saca inci yang kaya dengan omega 3, omega 6, omega 9. Inilah sebagai makanan tambahan untuk kelegaan bagi mereka yang mengidap kanser ataupun sakit jantung, kencing manis, darah tinggi dan mengurangkan kolesterol. Sehingga penghujung bulan Februari ini, siapa memesan sebungkus ataupun sekotak minyak saca inci, satu beli satu dapat satu percuma. Saudara, itulah seketika kita punya segmen e-commerce. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara,
Setiap kali bila kita memperbaiki niat kita, saudara ingat bahawa Allah akan memperbaiki keadaan kita. Dan setiap kali kalau kita mengharapkan kebaikan untuk orang lain, bukan untuk diri kita, untuk orang lain, maka kita juga akan mendapat kebaikan dari arah yang kita tidak sangka. Itulah kelebihannya kalau kita bersangka baik sama insan. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah juga akan memberikan kita rezeki yang kita tak tahu dari mana datangnya. Karena itu berusahalah untuk kita memberi, bukan untuk menerima saja. Kerana setiap kali kita memberi, maka kita akan menerima sesuatu yang kita tak tahu. Jangan pula kita memberi itu mengharapkan balasan, tidak, dengan penuh keikhlasan. Ya, semoga kita lebih baik hari ini daripada hari semalam, saudara. Saya teringat satu celipan, dia kata ini nasihat kubur katanya. Ini untuk orang yang berusia macam saya ni. Tapi ingat saudara, kematian menjengah di mana-mana tanpa mengira usia. Kerana kata kubur, aku adalah tempat yang paling gelap di antara yang gelap, maka terangilah aku, kata kubur itu, dengan tahajud malam. Jadi kalau kita sentiasa tahajud malam, insya-Allah kuburan kita terang. Katanya lagi, aku adalah tempat yang paling sempit, maka luaskanlah aku dengan bersilaturahim. Kalau kita menjalin persahabatan, bersilaturahim, tidak melakukan sesuatu yang buat orang sakit hati atau mencari permusuhan, maka kubur kita akan lapang. Kerana kubur kata, aku adalah tempat paling sempit, kecuali bagi mereka yang sentiasa bersilaturahim. Kata kubur lagi, aku adalah tempat yang paling sepi. Memang saudara, kalau kita tengok tanah perkuburan sepi, malahan menjijikkan, maka racunilah aku dengan amal sedekah. Kalau kita sentiasa bersedekah itulah terbaik, maka tanah perkuburan kita menjadi taman-taman yang indah sementara kita menanti hari kiamat, saudara. Aku juga, kata kubur, menyempitkanmu hingga hancur bila mana kau tidak punya solat. Jadi oleh itu, bebaskanlah sempitan kubur itu dengan solat. Aku juga adalah tempat untuk merendammu dengan cairan yang sangat amat sakit. Oleh itu, bebaskanlah rendaman itu dengan berpuasa, saudara. Dan akhir sekali, kata kubur, aku adalah tempat mungkar dan nangkir untuk bertanya. Maka persiapkanlah jawapanmu dengan perbanyak mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu kubur pun berpesan supaya kita ingat, saudara. Saudara kalau perlu ingat bahawa pertunangan kita hidup ini adalah kematian, saudara, ya. Baik, itu sekadar peringatan, tak lebih dari itu, saudara. Dan kita santuni pula apa kata saudara Cikgu Hibil dalam Mutiara Kata. Kata Cikgu Hibil, kita kuat kerana doa, kita maju kerana usaha, kita bahagia kerana kasih sayang, dan kita matang kerana adanya masalah. Jadi kita lemah kerana kita berputus asa. Oleh itu, jangan sesekali kita mengizinkan diri kita menjadi lemah dan berputus asa. Ingat, saudara, kita kuat kerana kita berdoa, kita maju kerana kita berusaha, kita bahagia kerana kasih sayang, kita matang kerana adanya masalah, kita menjadi matang bila kita mengatasi masalah itu, dan kita jadi lemah apabila kita berputus asa. Terima kasih Cikgu Hibil atas sulipan Mutiara Kata yang cukup menarik bagi saya untuk kita hayati bersama. Saudara, baik, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang 10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Mereka nak bagi tak bagi, itu persoalan mereka. Saya harus menyatakan apa yang perlu saya nyatakan. Ini adalah tuntutan rakyat, saudara. Dan saya harus mempesan kepada mereka di anjung kuasa, ingatlah, jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita khawatir negara akan muflis. Tajuk perbincangan kita malam ini, saudara, adalah politik munafik. Politik yang munafik. Apa yang saya maksudkan? Sabar dulu, saudara, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, ke rumah Bang Haji di Kuala Linggi, asyik bersiap, hari dah larut. Menteri bergaji, berganda tinggi, rakyat dibiar mencerut perut. Akhirnya Pak Nazil mengkritik, mengeluarkan pandangan. Katanya menteri itu gajinya tinggi, tapi rakyat terbiar mencerut perut. Kata Pak Nazil lagi, tumbuh sebatang si pohon keranji, tepi denai sebuah gubuk. Bulan bintang di laun janji, yang ditunai hanyalah habuk. Gubuk tu saudara danau, ya. Jadi maksudnya tepi danai sebuah gubuk tu, gubuk lah.
dangau ataupun tempat berehat. Tumbuh sebatang si pohon keranji tepi denai sebuah gubuk. Bulan bintang di laut janji, yang ditunai hanyalah habuk. Tak ada apa pun yang ditunaikan. Mereka pandai berjanji. Sekarang ni di Johor ni macam-macam lah. Sebab itu saya katakan tadi, politik yang munafik. Saudara, saya juga menerima kiriman daripada sahabat kita, Saudara Nordin Malik. Dan hari ini beliau menzahirkan kegusaran kerana apa yang berlaku di PPD Sabak Bernam. Kabarnya terdapat beberapa pekerja yang menuntut gaji mereka yang tak terbayar selama 3 bulan. Astaghfirullahalazim. Bahawa pekerja-pekerja pembersihan di sekitar Sabak Bernam berkumpul di depan PPD untuk tuntut gaji tunggakan selama 3 bulan. Pada awalnya katanya PPD setuju untuk bertemu dengan pekerja, tapi hari ini tak ada siapa pun mau jumpa dengan mereka dan berbincang. Inilah keadaan saya. Bila ada masalah, siapalah yang mahu mengambil tanggungjawab tentang masalah rakyat. Bila ada masalah saja, mereka cuba melarikan diri. Cuma saya merasakan apakah keadaan ini menggambarkan bahawa pimpinan negara kita semakin ketiadaan wang. 3 bulan dah tak bayar gaji saya. Bayangkanlah keluarga mereka, gaji mereka bukan besar. Saya harap agar pimpinan di PPD Sabak Bernam dapat mengatasi persoalan ini. Ya, saudara, ini kiriman daripada Saudara Nordin Malik daripada Perak Tengah. Dan beliau sempat berkirim pantun, katanya, makan nasi berlauk kerang, tambah pula sayur asparagus. Semakin hari, kantung makin kurang. Benarkah ekonomi makin bagus? Ini dia mempersoalkan. Hari demi hari yang kita tahu, kantung semakin berkurangan. Bagaimana mereka mengatakan ekonomi negara bagus? Katanya lagi, gagah berlari, kuda berlawan, kuat berlumba, berdekat-dekat. Kesian sungguh nasib usahawan, hendak berniaga, tangan terikat. Itulah yang dialami oleh warga kita. Nak berniaga pun tangan terikat, tak ada modal, syarat itu, syarat ini. Dan Saudara Nordin ini seorang anak muda yang melihat dengan mata hati, dengan penglihatan beliau apa segala kepincangan yang berlaku. Dan saya harap agar pimpinan dapat melihat benda ni. Terima kasih Saudara Nordin Malik, terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang begitu berarti bagi kita dalam perkongsian ilmu kita, saudara. Dan usai pantun, kita masuk sedikit. Itu gedung ilmu. Saya mengharap agar saudara yang mendengar tentang gedung ilmu ini catatkan bahawa ini adalah bidalan atau kata-kata daripada pemimpin terdahulu, orang tua kita dahulu. Kata-katanya begitu berarti kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Buku tersebut dihantar kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar, adalah terbitan Dewan Bahasa. Dan pemimpin terdahulu mengharapkan agar hadirnya pemimpin hari ini dan hari depan adalah pemimpin yang tidak mahu seperti pemimpin gigi. Disifatkan pemimpin itu sebagai pemimpin gigi. Maksudnya, jika menjadi pemimpin kerana bergigi, maka mengandalkan kuasa petang dan pagi. Nak tunjuk kuasa saja, nak menggigit orang. Membanggakan kuat ke sana kemari. Dia membanggakan dirinya seolah dia kuat. Akalnya tumpul dan busuk hati. Kalau pemimpin yang duduk gigi je, sengih sana, sengih sini, mencari untung diri sendiri, merampas, menyamun, berbangga diri. Orang menderita tidak diperduli. Jadi jika pemimpin begini, maka binasalah negeri. Saudara, dijadikan tua, ia mempelesi. Dia tak ambil peduli orang lain. Dijadikan induk, ia menyakiti. Bukannya untuk melindungi, tapi menyakiti. Dijadikan tiang menimpa diri. Memimpin umat jauh sekali. Jadi itulah keadaannya. Kalau pemimpin yang tunjuk gigi, pemimpin gigi. Orang tua dulu dia bercakap, ini pemimpin gigi. Ini pemimpin yang macam 3 malam lalu, pemimpin yang gertak. Jadi pemimpin terdahulu menyantuni agar tidak hadir pemimpin hari ini dan akan datang. Pemimpin dimaksudkanlah pemimpin Melayu. Kerana inilah garisan daripada warga bangsa Melayu kita yang terdahulu, yang mengharapkan agar pemimpin kita benar-benar seorang pemimpin yang mempunyai jati diri untuk perjuangannya. Saudara, kita sambung lagi malam esok. Terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman buku tersebut yang saya culik saban malam
untuk kita jadikan perkongsian. Saudara, seperti biasa, sebelum saya meneruskan pencerahan ini, saya mesti memberi peringatan. Kerana peguam saya, dia kata jangan lupa, tadi saya minum petang dengannya, dia kata jangan lupa kalau bercakap melalui live, peringatkan kepada player-player, iaitu sesiapa yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, channel apa saja pun, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan. Begitu juga dengan komen-komen yang anda lontarkan, yang anda tulis dalam ruangan ini, juga anda harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali, kerana saya tidak mempunyai kemampuan untuk memantau ke semua komen ataupun suntingan yang anda lakukan. Ingat saudara, tangan yang mencincang, bau yang memikul. Saya tak ambil kisah anda nak pakai ke tak pakai, terpulang. Tetapi anda harus bertanggungjawab jika anda menyunting ataupun menghantar komen dan sebagainya, saudara. Kerana ini adalah ruangan pencerahan politik, tak ada lebih daripada itu, yang bertujuan untuk memberi informasi, bukan untuk memeranjatkan orang, bukan untuk melukakan hati sesiapa. Tapi yang benar itu tak benar, saudara. Bukanlah saya membuat gosip politik dan sebagainya. Yang benar tetap benar. Apa yang dilantarkan di sini, kita mesti berprinsip kepada, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Peganglah prinsip ini, saudara. Dan matlamat saya lain tak ada, untuk memberi informasi saja kepada saudara. Tak ada niat untuk mendewakan sesiapa. Sebab itu saya amat mengharapkan agar kita sebagai warga cinta damai tidak menulis atau mencatat ataupun berbahas dengan bahasa-bahasa yang tidak harmonis. Gunakanlah bahasa kita, bahasa yang mencerminkan bangsa kita, saudara. Saya amat mengharapkan, walaupun kadang-kadang saya nampak ada juga celipan, bergaduh sama sendiri. Kita boleh mengutarakan pandangan, tetapi tak semestinya orang akan dengar pandangan kita. Macam saya, bagi pandangan tak semestinya anda boleh dengar, tak semestinya anda ikut. Ada setengah tu percaya, ada setengah yakin, setengah tu timbul tanda tanya, terpulang. Prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Dan hari ini saya dapat kiriman daripada saudara Yani Hardinata Hairudin. Ini toki ayam. Dia menjelaskan kenapa harga ayam boleh mahal di pasaran. Sebenarnya bukan kehendak pengusaha ladang menaikkan harga ayam. Tidak. Segala-galanya ini adalah disebabkan oleh punca. Pertama sekali bekalan anak ayam, yang kedua bekalan dedak. Itu makanan ayam. Jadi setiap pengusaha ladang ayam ini mereka menggunakan gandum dan juga biji jagung sebagai makanan utama kepada ayam-ayam yang dipelihara. Dan hari ini dedak-dedak ayam yang berasas daripada jagung dan juga gandum ini terlalu mahal. Peningkatannya sampai 60%. Sebab itu mereka tak mampu untuk membeli dengan banyak, kerana itu penghasilan berkurangan. Jadi cara yang paling mudah apabila Kementerian Pertanian dan juga Makanan dapat memikirkan bagaimana nak mengawal harga ini. Memanglah sebab gandum dan jagung diimport dari luar negara, kerana kedudukan kewangan kita semakin kecil berbanding dengan dolar Amerika, maka ketara sangatlah harganya. Tetapi harus dicari bagaimana upayanya supaya gandum dan jagung, biji jagung ini dapat dikurangkan harganya. Sama ada mungkin kementerian, kerajaan, pimpinan memberi subsidi dan sebagainya. Bukan subsidi harga. Mengawal harga itu bukan satu jalan penyelesaian. Ataupun mengimport daging beku atau ayam-ayam dari luar negeri juga bukan penyelesaian. Secara import, kalau kita import semua daging-daging ayam yang kita import daripada Thailand dan sebagainya, artinya sudah meletakkan pengusaha-pengusaha ataupun warga peternak ayam ini dalam keadaan ayam mereka tak boleh nak dijual nanti. Lagi kurang pendapatannya. Mesti dicarikan upaya macam mana. Saya bukanlah pakar ekonomi, tetapi mereka yang berada di Kementerian Pertanian, Kementerian Pengguna harus melihat benda ini. Asalnya adalah asas apabila harga anak ayam yang dibekalkan terlalu mahal, naik sampai 30 ke 60%. Begitu juga makanan. Kerana dalam tempoh 3 bulan, ayam ni kalau diberi makanan yang baik, dalam tempoh 3 bulan sudah boleh dituai hasilnya. Tapi kalau makanannya diberi segala habuk yang bukan-bukan, maka tentulah ayam itu tidak jadi segar dan sebagainya. Hari ini masalah ayam ini, kerana ayam lah makanan asas, dan sekarang semua orang perlukan makanan ayam. Kedai-kedai pun perlu ayam. Dan dulu memanglah
Kalau dulu, satu ketika dulu, masa saya muda-muda dulu, kita kalau balik kampung cerita dengan orang tua, mak bapak saya kat kampung makan ayam Kentucky, KFC, mereka ketawa. Kerana katanya mana ada orang Melayu makan ayam, ayam mesti makan dengan nasi. Itu dulu, saudara. Sekarang ni KFC, McDonald dan macam-macam lagi ayam goreng dan sebagainya adalah makanan biasa bagi warga. Jadi budaya sudah berubah. Pimpinan harus memikirkan permasalahan ini. Jangan dibiarkan berterusan. Saudara? Baik, saudara, saya harus mengingatkan juga, saudara, ya, bahawa yang pahit itu sebenarnya ubat, saudara. Dan yang manis itu kadang-kadang palsu. Janji-janji manis di bibirmu, saudara. Kerana sebenarnya untuk menyatakan sesuatu yang benar itu, ia amat pahit, saudara. Dan bila terkena orang lain, ia merasakan satu lonjakan seolah-olah kita nak menghina mereka. Itu masalahnya. Menyatakan sesuatu yang benar itu amat pahit dirasai oleh pihak yang diajukan persoalan kebenaran. Kerana yang pahit itu kebenaran, yang manis sentiasa datangnya dari kepalsuan. Begitu juga cabaran yang saya alami, saya. Saya dapat terima kiriman macam-macam dalam saya menjalani kehidupan harian. Saban hari saya menyuarakan pandangan. Apa yang saya suarakan tidak lain adalah suara kebenaran tentang masalah rakyat. Persoalan masalah kehidupan rakyat. Jadi dalam keadaan begini saya teringat satu ketika dahulu waktu saya mula-mula berjinak dalam dunia kewartawanan. Guru saya lah, Allahyarham Saudara Suki Latif. Dia selalu berpesan. Dia kata apabila kamu menjadi pejuang rakyat, bersedialah untuk kamu dikeji dan dihina. Kerana orang tak suka. Sebab orang melihat rakyat ini adalah tempat mereka menginjak-injak, tempat mereka berbohong. Rakyat ini bagi mereka terutama pimpinan. Mereka melihat rakyat ini boleh dibeli begitu saja. Apabila kamu memperjuangkan masalah rakyat, maka bersedialah kamu untuk menghadapi katanya. Jadi kamu kena ingat, Kamame, kalau kamu mau lena tidur, tulis sesuatu yang benar. Dalam kamu memperjuangkan soal rakyat ni, kalau kamu nak lena tidur, tulislah. Masa itu saya menulis, saudara. Sebagai wartawan, sebagai penulis, tulis sesuatu yang benar. Dan bukannya mencipta kepalsuan. Itu yang saya pegang dalam matlamat saya memberi pencerahan saban malam. Malahan saya masih ingat lagi Allahyarham Datuk Harun Idris yang selalu saya kunjungi waktu beliau berada di penjara Pudu, waktu beliau berada di hospital, malahan selepas beliau dibebaskan di rumahnya. Kadang-kadang saya minum petang atau bila musim buah-buahan, dia selalu telefon saya. Mal, buat apa kat pejabat tu? Mari datang, ada langsat, ada manggis, ada durian. Kami berdua makan. Saya ingat lagi, kadang-kadang bila saya teringat begitu, saya mengalirkan air mata. Betapa mesranya hubungan saya dengan almarhum Datuk Harun Idris, seorang pejuang bangsa. Saudara. Dan beliau terpaksa merengkuk di penjara. Tidak lain tak bukanlah kerana membela kebenaran, membela rakyat. Dan dia berpesan pada saya, katanya, ingat Mal, kebenaran itu akan timbul dan tegak dengan sendirinya. Namun, saat kamu mau membela kebenaran, maka saat itulah kamu akan dilihat salah. Bagaimanapun dia kata, kita harus berani menyatakan kebenaran. Kita harus berjuang untuk rakyat. Begitu mulianya hati almarhum Datuk Harun Idris. Sebab itu saya katakan, kalau orang nak kata apa-apa pasal Datuk Harun ni, saya cepat marah. Sebab jasa beliau, bahawa dengan hasil tangan beliau, hasil pemikirannya, saya daripada Rawang, bawa lah sampai ke Kajang, daripada Bangi sampai ke Kelang, sampai ke Kuala Langat, Ulu Langat, begitu juga di persekitaran, sampailah ke Kuala Selangor. Rakyat diusahakan supaya mereka yang tidak mempunyai hartanah dapat memiliki hartanah, dapat duduk rumah. Beliau mengusahakan mewujudkan pembadanan. Bila saya puji Datuk Harun, sebab ada gangguan, sila masuk ke Instagram. Bila saya memuji pemimpin dahulu, mereka sudah mengganggu. Ini biasalah, saudara. Saya tak ada lain, saya nak mengingatkan, ini peristiwa yang saya alami. Jadi kerana itulah saya kadang-kadang mohon maaf pada teman-teman yang berhasrat. Ada teman-teman memujuk saya supaya saya condong, menyokong seseorang atau menyebelahi pihak yang saya rasakan saya fikirkan salah. Sebab arwah Datuk Harun berpesan, dia kata, you ada pemikiran, fikirkan yang mana benar, yang mana salah. Kita harus, masyarakat kita lah menjadi mendidik masyarakat supaya berani menyatakan kebenaran. Jadi kerana itulah, saudara, saya cakap tidak mungkin saya redha untuk saya bersekongkol dengan mereka. Sebab itu saya tidak akan memuji siapa kalau benda tak betul.
Walaupun ada kadang-kadang orang datang jumpa saya, telefon, nak jumpa, minum kopi, okey, kita jumpa tak ada masalah. Tapi menawarkan sesuatu untuk saya tidak memberi pencerahan yang sebegini, yang mengkritik kepimpinan. Bila kena bawah dia cepat-cepat mereka telefon saya takkan saya lakukan benda itu. Sebab itu bukan prinsip saya. Sebab saya dididik oleh penulis macam Allahyarham Subki Latif. Hidupnya tidaklah kaya raya. Okey, tak kaya, tak senang, tapi tidak miskin. Jiwanya besar. Begitu juga dengan almarhum Datuk Harun Idris. Beliau tidak menjadi billionaire, tidak, tapi jiwanya adalah jiwa untuk memperjuangkan untuk nasib bangsanya. Sebab itu pegangan saya, saudara. Dan saya melihat, terus terang sebenarnya, saudara, saya bersetuju apa yang dikatakan oleh Datuk Mat Hassan. Waktu beliau berucap di Johor, berkali-kali beliau mengatakan UMNO bukan tamak kuasa. Kita bukan mahu kuasa sepenuh, tidak. UMNO tak ada tamak kuasa. Kita cuma mahu mendepani masalah rakyat. Itu saja. Jadi sebab itu katanya Johor perlu bangkit untuk kembali mewujudkan agar Johor ini dapat menjadi peneraju ekonomi nombor 1. Tak lebih daripada itu, saudara. Sebab itu walaupun mereka menuduh macam-macam, biarlah. Kerana sebenarnya saya melihat bahawa rakyat Johor semakin muak. Saya mendapat kiriman saudara. Mungkin saudara dapat mendengar pada saya, mungkin juga saudara juga ada membaca tulisan-tulisan dalam media sosial dan sebagainya. Dan saya apatah lagi, macam-macam yang saya terima laporan bahawa rakyat Johor sekarang ini sudah muak. Mereka sudah muak dengan resipi yang dilontarkan oleh pembangkang. Lain tak ada maki hamun, lain tak ada cerita keburukan orang. Rakyat nak tahu, macam mana saya katakan, apa yang kamu nak bela kami ni? Kami dalam keadaan yang susah. Warga Johor hari ini sudah kena terima hakikat. Ekonomi Johor merudum teruk. Malahan baginda tuanku pun bercakap dan Tengku Mahkota Johor, sejak daripada usai pilihan raya yang ke-14 dulu tu, Johor ekonomi terus merudum, bukan meningkat. Malahan tidak mampu dipertahankan untuk menjadi sebagai sebuah negeri yang membangunkan ekonomi. Kerana KDNK di Johor itu turut menyantuni KDNK seluruh negara sebagaimana Selangor. Sebab itu saya banyak teman-teman kita boleh percaya ke apa yang dilontar oleh Tan Sri Muhyiddin 2-3 malam dulu. Hari ini saya tengok macam-macam orang tulis. Kesan daripada lontaran kata-katanya. Cakap berdegar-degar, dia kata untuk dalam kempennya lah. Sedangkan dulu dia kata dialah antara orang yang membalon PAS. Dulu dia juga mengatakan PAS itu parti ajaran sesat apa semua. Dan sekarang ini berpeluk-peluk dengan PAS. Sebab dia kata boleh percaya ke? Kemudian harus bertanya, dia kata semasa dia dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri dulu. Bukankah saya ini cerita benar, saudara? Waktu itu bila beliau dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan waktu itu Datuk Zahid Hamidi jadi Menteri Menteri Dalam Negeri, sebagai Timbalan Menteri merangkap jawatan Menteri Dalam Negeri. Datuk Seri Zahid menceritakan saya masih ingat lagi. Dia kata isteri Tan Sri Muhyiddin telefon dia seriau bila tengok kereta polis ada berlegar sekitar rumah dia, takut nak kena tangkap. Dia kata tak ada, dia kata tidak ada terniat kerajaan kita untuk memberkas dan sebagainya, tak ada. Tapi sekarang ni malahan ada penulis tanya, cuba tanya Tan Sri Muhyiddin semasa UMNO tarik sokongan kepada beliau, kenapa dia memujuk dan merayu Datuk Zahid dan berjanji untuk melepaskan Datuk Zahid? Sebenarnya dia yang berjanji, bukan Datuk Zahid minta. Tidak, Datuk Seri Zahid dia kata dia nak selesaikan masalah di mahkamah. Dan kalaulah Datuk Zahid, Datuk Seri Najib hendakkan lagi mereka dilepas begitu saja, mereka boleh saja patah U-turn. Tapi mereka mahu menggunakan mahkamah untuk membersihkan, dengan harapan agar mahkamah tiadanya campur tangan orang politik, tiada campur tangan eksekutif. Jadi dalam keadaan begitu kita mengharapkan agar pimpinan cukup-cukuplah kita menabur fitnah, maki hamun, gunakan pentas politik yang penuh dengan kemunafikan. Anda menyesatkan pemikiran warga Johor. Tambah-tambah lagi anak-anak muda yang sekarang ni dah mula berjinak dengan politik. Saudara. Dan malahan saya merasakan tuduhan Tan Sri Muhyiddin itu dah ramai kawan-kawan bertanya dengan saya, dia kata amat serius bila dia mengatakan bahawa Datuk Seri Najib, malahan Datuk Zahid bawa file bersusun minta supaya dilepaskan mahkamah. Ini susunan serius. Sebab seorang yang dituduh ataupun disiasat apa semua, mana dia boleh dapat file-file siasatan? Itu milik jabatan siasatan.
Jadi bila dia mengatakan begitu, apakah sudah ada satu pencerobohan untuk mendapatkan maklumat? Ini keadaan sebenarnya. Jadi sepatutnya keadaan sekarang ni, sebab tu ramai yang minta supaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah dan Jabatan Peguam Negara mesti tampil memberikan penjelasan apakah benda-benda begini dibenarkan, diizinkan dalam era demokrasi sekarang. Janganlah politik hari ini kita mencemarkan wibawa jabatan-jabatan yang melaksanakan tugas. Kita tak pernah pun memandang enteng. Tak pernah pun kita melihat bahawa ini sebagai cabaran pada orang politik. Tidak. Sebab itu macam Datuk Zahid, dia kata dia nak bersihkan di mahkamah. Datuk Najib pun begitu juga. Tapi bila dilontarkan kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin itu membuatkan ramai orang terkesan. Sebab itu saya melihat ada satu kiriman daripada Presiden UMNO. Dia kata ini cetusan hatinya. Cetusan hati seorang Presiden UMNO. Dia kata ramai yang bertanya apakah saya tidak marah dengan kata-kata yang dilemparkan secara sembrono oleh pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Haji Mahyadin dalam ceramah politiknya. Sebagai insan biasa, Datuk Zahid kata, tentulah saya seperti anda semua punya hati dan perasaan yang mampu hanya untuk terasa terguris dan kecewa. Ramai bertanya apakah saya tidak geram dengan perbuatan mereka mempermainkan nama bapa saya untuk ditawakan oleh penyokong Perikatan Nasional. Saya juga seperti anda, kata Zahid, semua anak kepada seorang ayah. Ayahnya Allahyarham Haji Radin Hamidi bin Haji Radin Abdul Fatih, bapa yang sangat saya kasih sayangi. Dan sebagai anak pastinya saya merasa sedih apabila nama bapa saya dipermainkan dan dihina sebegitu rupa oleh bekas menteri kerajaan di kalangan ramai, katanya. Sebab itu dia kata janganlah kita melakukan dia begitu. Hanya kerana perbezaan politik kita sanggup memupuskan nilai kemanusiaan dan kesopanan sama kita. Itu bukan merupakan politik yang matang dan sejahtera. Bukan itu nilai politik yang mahu kita wariskan kepada pengundi muda dan generasi masa hadapan negara. Hal ini tidak boleh disamakan. Banyak orang kata bagaimana dia mendedahkan tentang seorang pemimpin itu, asal keturunannya. Itu dia kata dia dapat daripada pihak kementeriannya. Janganlah samakan benda begitu, dia kata. Jadi dia setiap insan memiliki hati. Jadi untuk itu dia kata sama-samalah kita berdoa agar Tan Sri Muhyiddin sentiasa beri kesihatan yang baik. Dia begitu je cara dia. Jika benar saya marah beliau tidak mahu melepaskan kes mahkamah, pastinya beliau tidak mampu jadi Perdana Menteri sehingga 17 bulan lamanya. Itu saja. Kalau benarlah dia marah, dia tak setuju, kalau tak ni, takkan boleh bertahan sampai 17 bulan. Jika benar saya marah beliau tidak mahu melepaskan kes mahkamah, pasti sudah lama Malaysia berdepan dengan PRU15. Dan sebab sebagai Presiden Parti, dia boleh tarik sokongan bila-bila masa. Tidak. Saudara. Jadi malah katanya saya cekal menghadapi pendakwaan terpilih yang dikenakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan terhadap saya di atas prinsip berani kerana benar. Tidak sesekali saya sanggup menggadaikan UMNO, apatah lagi melompat parti, mahupun berselingkuh dengan musuh untuk mengelak daripada didakwa. Saudara jangan marah pada saya. Saya betul-betul membaca, saya lihat kenyataan ini kadang-kadang ketelampauan mereka menyerang Presiden UMNO. Jangan sebab saya katakan saya ni penjilat, kedak dan sebagainya. Ini saya ceritakan keadaan. Dan dia kata jika mau terlepas daripada pendakwaan terpilih, barangkali harus saja saya mengabaikan mandat akar umbi. Kalau dia nak mengelak diri, abaikan mandat akar umbi, bawa ahli-ahli UMNO tu serta PBM. Dia sendiri masuk dalam PBM. Tentu hari ini dia jadi menteri balik. Tentu hari ini dia dapat segala-galanya. Dia tak mahu begitu prinsipnya. Jadi dia kata sebenarnya kita harus berasa sanksi dengan dakwaan yang dibuat oleh seorang yang telah terbukti mampu untuk berbohong dan memutarbelitkan apa saja demi kuasa. Mereka demi kuasa sanggup memutarbelitkan. Itu yang saya katakan politik yang munafik. Saudara, sehingga katanya ada kalanya mereka sanggup merancang scheme of thing yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, menawarkan itu dan ini. Yang saya selalu katakan scheme of thing itu adalah rasuah politik. Jadi dia sempat jugalah Datuk Zahid, dia kata sastrawan anak Johor. Ini elok saya ambil pegang, jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Kata sastrawan anak Johor, kurang ajarnya tetap santun, lembutnya cukup jantan, dajarnya masih selamba, nakalnya bersulam jenaka, menikam dengan pantun, menyanggah dengan senyuman, marahnya dalam tawa, merendah bukan menyembah,
meninggi, bukan melonjak. Ini bidanan yang dipegang oleh anak-anak Johor. Anak-anak Johor dia walaupun orang kata kurang ajar, tapi ada santunnya bila berbicara. Jadi bila dia lembut, nampak lembut, tapi dia cukup jantan. Itu yang saya katakan, kalau orang Minang terlanggar antan patah tiga. Tapi dajalnya katanya masih sama. Nakalnya bersulam jenaka, menikam dengan pantun. Dia bukan nak menjaga orang makin aman. Dalam pantun, dalam sindiran. Itu budaya Johor sedari dahulu. Saya sebenarnya bila mereka menyerang, mengatakan UMNO parti kelongkang lah, UMNO parti korup lah, macam-macam mereka kata, tentulah saya tegas hati. Sebab saya melihat seolah-olah mereka ni bagaikan kacang lupakan kulit. Mereka lupa tentang jasa UMNO. Saya boleh marah, boleh hamun lah, tak apalah kalau nak, tapi itu bukan budaya kita. Saya boleh serang pemimpin-pemimpin dalam parti UMNO, tapi jangan maki UMNO. Kerana suka tak suka kena terima hakikat. Kemerdekaan yang kita terima pada 31 Ogos 1957 adalah perjuangan UMNO. Ini jelas saudara, walaupun cuba dinafikan. Dan pembentukan negara Malaysia serta kemerdekaan Sabah dan Sarawak pada 16 September 1963 juga adalah hasil tangan pemimpin UMNO. Kena ingat yang ni, saudara. Kita mewujudkan perlembagaan yang disusun aturkan oleh UMNO, pimpinan UMNO berteraskan pertama sekali mempertahankan. Terasnya adalah institusi Gajah-Gajah Melayu. Ini perlu dipertahankan. Kemudian agama Islam adalah agama resmi. Hak istimewa Bumi Putra dah semua orang Melayu. Bahasa Melayu bahasa resmi. Warga negara dan undang-undang. Ini 5 teras utama. Jadi ini kalau kita berpegang pada begitu, janganlah nak maki hamun UMNO. Saudara boleh kata pemimpin saya tak marah, tapi jangan. Kerana UMNO ni dia menjaga kepentingan Melayu Bumi Putra. Melalui UMNO, pemikiran yang dicanai dalam wadah perjuangan UMNO, wujudnya MARA, adanya tekun, adanya dasar ekonomi baru, adanya GSC, adanya tabung haji, malahan permodalan nasional berhad, Felda, Felkra, Rizka, pendidikan percuma sehingga tingkatan 6. Semua ini pengujutan universiti UiTM, IPTA, malahan rawatan perubatan percuma. Dulu ini yang disantuni oleh UMNO. Perubahan-perubahan itu berlaku oleh sikap mereka yang bernama menteri. UMNO tidak rela apa yang dicanai oleh UMNO ini diubah, tapi mereka mengubah. Ini keadaan saya. Banyak yang cuba dipertahankan oleh UMNO, keistimewaan penjawat awam, perjawatan tetap, sejumlah 1.6 juta orang saudara. Jadi pencen ada, gratuity ada, kad pesangon, macam-macam dibuat. Tapi jangan serang UMNO. Saudara boleh serang pimpinan. Malahan kadang-kadang mereka yang merosakkan perjuangan UMNO ini hari ini sudah pun berada di luar UMNO. Jadi kenapa perlu nak dibunuh? Kenapa nak perlu mesti ditamatkan dominasi UMNO? Apa dapat? Kalau katalah benar-benar, okey, kita tengok selama 22 bulan waktu Pakatan Harapan menerajui kerajaan, yang kita nampak lain tak ada perbalahan sama kaunsil, perbalahan sama mereka. UMNO tak tahu pun, tapi dituduh pemimpin UMNO ini antara orang yang terlibat. Mana masanya? Kerana langkah Sheraton. Saya dengar juga apa yang dilontarkan di Johor oleh Mak Sabu. Alah, naik pentas je lain tak ada. Langkah syaitan. Bukan pemimpin UMNO yang buat. Yang menerajuinya adalah Hazmin Ali dan kumpulannya. Mereka bukan kita. Malahan waktu itu UMNO minta supaya diadakan pilihan raya. Dalam mengenangani langkah Sheraton, tuntutan UMNO jelas. Tak bersama dengan orang lain. UMNO tak supaya diadakan pilihan raya. Malahan ini juga disetujui oleh pimpinan PAS. Waktu itu, saudara. Tapi apabila istana kata sebab tak sesuai, ekonomi teruk, masih lagi mereka menjajakan langkah Sheraton ni UMNO. Bukan. UMNO minta supaya diadakan pilihan raya. Malahan itulah yang diungkapkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi kepada Tan Sri Muhyiddin. You boleh jadi Perdana Menteri, tapi dengan syarat bulan Ogos tahun lepas kita nak adakan pilihan raya. Itu cerita benar saudara. Kita minta lah agar Tan Sri Muhyiddin ni bercakap benar. Belajar untuk bercakap benar. Jangan jadi munafik. Jangan kata itu, kata ini. Tak payah create story lah. Bila kamu tidak mampu mengadakan pilihan raya selepas bulan Ogos,
Akhirnya UMNO tarik handbrake. Begitu juga apa yang kita buat. Sebenarnya bukan kita yang nakkan Tan Sri Muhyiddin ni berbunuh diri. Tidak, kita nakkan pilihan raya. Itu saja. Tapi bila tak ada sokongan, dia terpaksa mengundurkan diri. Bukan dia kata bahawa dia nak bagi jawatan itu pada Datuk Ismail Sabri. Itu bohong. Nah, hari ini saya dengar. Sebab itu saya dengar catatan Syam Jalil. Saya agak tertarik membaca catatan Syam Jalil. Dia kata kemarin Tan Sri Muhyiddin menawarkan diri untuk jadi penasihat ekonomi negeri Johor. Kalaulah Perikatan Nasional menang di negeri. Jadi pada hemat dia kata ia bukanlah satu cadangan yang baik untuk rakyat Johor. Pandangan saya ini bukanlah berdasarkan soal politik, namun ia berdasarkan kepada prestasi Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-8 selama 17 bulan dahulu. Dia kata dia telah menulis artikel pada 13 Januari. Benar, ada artikel ditulisnya. Jadi 7 bulan selepas Muhyiddin telah mentak jawatan, dia menyalahkan UMNO kerana kononnya telah menyebabkan dia hilang kuasa. Namun hakikatnya ialah dia telah terpaksa letak jawatan. Itu hakikatnya, dia hilang jawatan kerana dia telah gagal dan rakyat serta pemimpin politik telah menolaknya akibat kegagalannya. Saudara, bukan ada envy ataupun cemburu, tidak. Dan Tan Sri Muhyiddin perlu terima hakikat yang dia tidak mampu walaupun telah diberi peluang untuk menjadi Perdana Menteri. Dalam artikel tulis pada 13 Januari, dia kata sebagai seorang pemimpin maupun ahli politik, ada kalanya kita perlu berani mengambil pendirian yang tidak popular untuk menegakkan kebenaran dan menentang kebatilan untuk kebaikan yang lebih besar. Itu kata saudara Syam Jalil. Dia kata, dan saya hargai dan raikan kepelbagaian pendapat dan pandangan serta komen-komen posting. Sama ada komen-komen ataupun post negatif dan sebagainya. Termasuklah komen daripada penyokong-penyokong PBM. Namun dia kata, dia melihat bahawa semua itu tak mengubah hakikat bahawa Tan Sri Muhyiddin telah kehilangan keabsahan sebagai Perdana Menteri. Itu waktu tu. Suka tak suka itu realitinya. Dia tidak mempunyai sokongan sepenuhnya, majoriti di kalangan ahli Dewan Rakyat. Dan ia juga tidak mengubah hakikat bahawa Perdana Menteri dan kerajaan waktu itu, saudara, telah gagal untuk menangani wabak COVID-19 yang melanda sejak 10 bulan. Ini artikel ditulis pada bulan Januari dulu. 10 bulan yang lepas, di mana keputusan-keputusan kerajaan maupun ketidakcekapan membawa kepada kenaikan kes jangkitan sehingga 3,000 sehari. Hari ini dah 20,000. Beliau juga gagal untuk membantu rakyat yang tertekan yang memerlukan pengeluaran KWSP, akaun 1 tanpa syarat. Beliau gagal melanjutkan moratorium bank walaupun PKP dilanjutkan. Beliau gagal untuk mengekang kejatuhan ekonomi negara, di mana ekonomi negara masih diparas negatif dan pada kadar pengangguran meningkat sehingga 4.8%. Dan saudara, dianggarkan hampir 800,000 orang hilang pekerjaan. Banyak kegagalan dilakukan. Jadi dalam keadaan begitu, jangan salahkan UMNO. You tak ada kemampuan. Jadi jika mereka beramanah, jika mereka benar-benar meyakini bahawa apa yang mereka lakukan mengalami kegagalan, terimalah hakikat. Itu keadaannya, saudara. Saya terima kasih kepada saudara Syam Jalil yang menghantar kiriman pada saya. Itu kedudukan di Johor, saudara. Dan juga tidak lari, terbaru daripada amanah. Saya melihat akhirnya amanah mengumumkan mereka akur. Walaupun amanah diberi kesempatan untuk bertanding di 20 kawasan Dewan Undangan Negeri, tapi amanah hari ini mengumumkan mereka meletakkan cuma 16 calon saja. 4 calon bagi pada 4 kawasan itu bagi pada muda saya. Iaitu 12 calon lelaki dan 4 wanita. Kawasan-kawasan di mana amanah bertanding kali ini iaitu di Kemelah. Yang amanah meletakkan Dr. Sulaiman. Di Bukit Pasir meletakkan calon wanita Ella Nadira Syabuddin. Di Serum meletakkan Asim Abdullah Ainul Lutfi. Simpang Renggat, Simpang Jeram, Datuk Seri Sariuddin Ayub, itu timbalan Presiden Amanah. Di Dewan N15 Maharani, Amanah meletakkan Norati Baco. Di Senggarang, calon Amanah adalah Abdul Hamid Jamah. Di Mahkota, Muhammad Taqiyuddin. Di Kahang, Rohani Banu Abdul Rahman Krishnan, wanita ya. Jadi ada 4 wanita itu. Endau, Muhammad Fakarul Razi Mahmud. Di Panti N34, Ahmad Daniel Syahrudin. Di N36 Sedili Amanah meletakkan Mat Khair Syamsuddin. Di Dun Penawar N38,
Amanah meletakkan calonnya Nur Azila binti Sanid, N43 di Permas. Calon amanah lah Syed Osman Abdullah, di Kota Iskandar Zulkifli Ahmad, dan N54 di Pulai Sebatang, Suhaizan Kayat, mantan speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Itulah 16 kawasan yang saya dapat setakat ini. Parti yang mula-mula sekali menamakan calon-calon mereka. Saya harap besok ke petang ni ke atau malam nanti ke, kita akan dapat lagi calon-calon yang lain. Yang pertama saya dapat ini adalah daripada Amanah, yang meletakkan calon-calon mereka. Saudara, dan kabarnya Syed Saddiq akan bertanding di Macap. Kerana inilah yang kita katakan bahawa amalan politik munafiknya semakin terselah. Kerana ini merupakan bahawa walaupun dalam usia Parti Ikatan Demokratik muda, baru setahun jagung, tapi dia nak lihat seolah dia nak memonopoli Pakatan Harapan dari segi pembagian kursi. Parti Keadilan bagi dia 3 kursi, dia tak nak. Dia nak lebih banyak, iaitu 6 kursi. Calon-calon belum diumumkan lagi, tapi kabarnya dia akan bertanding di Macap, kawasan Melayu. Kononnya dia kata dia nak membuktikan bahawa dia disokong oleh pengundi-pengundi Melayu dan bukan bergantung kepada pengundi-pengundi Cina. Itu kata dia, saudara. Dalam keadaan begini, kesannya, maka Syed Saddiq dikecam hebat. Ini kerana satu catatan dulu, beliau telah menulis dalam laman Twitternya. Ini yang tersebar luas sekarang ni, kenyataannya yang menolak kata-kata politik. Baru ni, bila dia berceramah, dia mengatakan muda menolak kata-kata politik. Sedangkan pada 2018 dulu, Syed Saddiq mengalu-alukan ahli parlimen Masjid Tanah, Mas Ermati Samsudin menyetik bersatu selepas meninggalkan UMNO. Sebab itu saya katakan ini politik yang munafik. Muda-muda lagi, dia gagal untuk menyatakan pendirian sebenar. Sekejap kata A, sekejap kata B. Macam mana kita nak jadikan A sebagai pemimpin masa depan? Saudara, malahan semalam saya dengar ucapan dia waktu pelancaran di hadapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi saya is a big slam. Bagi saya itu adalah satu tamparan yang cukup hebat oleh muda kepada Presiden Parti Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila dia kata secara berdepan-depan, seandainya berlaku pertindahan calon-calon yang bertanding mana-mana kawasan, maka katanya, maka kita serahkan pada rakyat. Wah, hebat saudara. Dia menyanggah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab keadilan bagi dia 3 kursi. Tapi sebab bila dia lebih condong mengikut kata DAP, kata Pakatan Harapan bersama dengan Pak Amanah, dan memodalkan kursi itu, depan-depan dia cakap kalau berlaku pertindahan, kita serahkan pada rakyat. Sepatutnya pengurusi sepatutnya Pakatan Harapan lah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dah hilang penghormatan sebab dia rasa dia lebih besar. Sebab kononnya dia mewakili anak-anak muda. Dan dia rasa seolah dia ni adalah segala-galanya. Dengan pengundi muda 20% yang dalam list baru ataupun ahli baru, pengundi-pengundi muda dan pengundi yang baru didaftarkan secara otomatis ni, dia rasa tu semua tu mereka bernaung di bawah Parti Muda. Saya geleng kepala. Sebab itu hari ini sayap wanita pergerakan keadilan dah mula bercakap. Saya lihat seorang pemimpin sayap wanita PKR berpendapat bahawa parti itu perlu meletakkan calon di semua kerusi yang ditandingi oleh Parti Ikatan Demokratik Malaysia pada pilihan raya negeri Johor. Dalam satu kenyataan medianya, Naib Ketua Wanita iaitu Faizah Arifin berkata, ini susulan kenyataan Presiden Muda Syed Saddiq Abdullah Rahman yang memberi bayangan tentang kemungkinan berlaku pertindahan kerusi dengan PKR. Itu saya kata jelas secara depan-depan. Itu yang saya kata menampak pemimpin PKR depan-depan dia cakap kalau berlaku pertindahan kerusi kita lawan. Ini bukan satu-satu gabungan yang baik, bukan satu penghormatan. Ini sikap anak muda yang bagi saya kadang-kadang ni terlajak. Sebab itu orang kata terlajak perahu boleh tarik, terlajak kata lain jadinya saudara. Bagaimana semua orang meragui bagaimana dapat duit dan sebagainya, dana-dana yang dikumpul. Sebab sekarang ni dah terdedah. Sebab itu, tapi bagaimanapun menurut Faizah Arifin, dia kata saya menyambut baik pandangan beliau dengan terbuka dan penuh semangat. Sekadar ini adalah proses demokrasi.
untuk memilih wakil rakyat. Tapi jika hasrat mereka begitu, maka saya pandangan untuk PKR juga perlu meletakkan calon di kerusi yang ditandingi oleh muda, terutamanya di kawasan Puteri Wangsa. Itu sebab kamu nak sangat-sangat, kamu sanggup mengecewakan warga dan sebagainya. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dilihat seolah tak berkemampuan untuk menahan keputusan daripada DAP dan amanah yang meletakkan memberi kursi sebut pada muda. Dan meskipun begitu, muda telah menyampaikan niat dan hasrat muda untuk mengelak sebarang pertindihan waktu perbincangan, tapi tidak bila berlaku pertindihan itu, dia pula secara terbuka mengatakan kita lawan. Sebab itu saya melihat Naib Ketua Pemuda PKR Saudara Tiban Subramaniam menyatakan ini Naib Ketua Pemuda saudara, anak-anak muda PKR. Sebab tu saya dah bagi tahu 2-3 malam dulu pun, jangan dijentik hati anak muda. Hati anak muda PKR ni lain sedikit. Pemuda UMNO ni kita menyonsong satu benda tu, ada benda, ada cara Nur Madinahnya. Kalau PKR dia lah, dia terjah habis. Jangan lupa saya, dia orang ni berani. Tapi Syed Saddiq ni lupa. Dia tak mengkaji latar belakang. Cakap sebab itu, menurut Tiban Subramaniam dan seluruh kenyataan berasingan, dia kata tidak sepatutnya dia kata muda bertanding pada pilihan raya negeri Johor. Langsung dia tak pakai langsung. Sebab itu dia kata semua kawasan ni kita lawan lah. Itu keadaan saya. Tapi saudara kena ingat, banyak orang tak tahu sebenar-benarnya. Biarlah saya betul terang mengatakan bahawa sebagaimana kita jangka, DAP lah yang memimpin Pakatan Harapan sejak dari awal penubuhan gabungan tersebut. Sebab itu waktu bila mereka berkuasa pilihan raya yang ke-14 dulu, Dr. Mahathir pun dilihat bagaikan tidak bermaya. Ini realiti saudara. Dan hari ini ternyata segala hala tuju muda ditentukan oleh DAP. DAP kata lawan. Fundingnya ada di belakang. Seperti macam di pilihan raya Melaka. DAP dia kata telah memulakan jarumnya memujuk ke semua parti-parti politik yang anti UMNO untuk bersatu kembali dengan mereka. Itu matlamatnya. Sebab itu malam kemarin saya dah nyatakan bahawa dia adakan pertemuan antara Tan Sri Muhyiddin dengan pimpinan DAP di Publica di Kuala Lumpur. Dalam keadaan begini kita nak bertanya pada pimpinan PAS yang bahawa selama ni yang kamu duk balun DAP dan sebagainya, di mana keputusan kamu? Ini gambarannya saudara ya. Dan di Johor DAP sudah menjadi abang besar saudara. Dia cukup sinonim. Sebab dia merasakan, DAP ni merasakan bahawa pengundi-pengundi Cina, bukan Melayu, pengundi Cina ni berdiri belakang mereka. Macam mana muda merasakan anak-anak muda akan menyokong mereka. Begitu juga DAP. DAP kata bahawa dia adalah penentu. They are the main factors untuk menentukan berjaya atau tidaknya seorang calon itu untuk menang dalam kawasan pilihan raya, di mana kawasan majoritinya pengundi Melayunya tidak lebih daripada 70%. Kalau 60%, 50%, they are the main factors. Mereka adalah penentu segalanya. Tambah-tambah lagi, apabila banyaknya lahir parti-parti politik baru ni adalah parti-parti politik Melayu. Kita tak dengar pun parti politik daripada keturunan bukan Melayu. Yang hadir sekarang ni semua dengan warisannya parti politik Melayu. Dengan banyaklah, saya dalam dekat 20 parti dah sekarang ni. Dan kalau semua masuk bertanding di Johor, pecah berkecai. Dan they are determined. Mana kawasan-kawasan yang ada pengundi bukan Melayu sekitar dalam 40%, mereka lah penentu kepada kejayaan mana-mana calon. Sebab itu dia jadi abang besar. Ini yang orang tak tahu. Ini insiden secara dalam dalaman yang orang tidak melihat dari segi pencaturan politik. Jangan lupa saya mungkin dalam ceramah-ceramah saya, mungkin saya hadir di Johor nanti, saya akan deraskan apa yang berlaku sebenarnya, di mana latar belakangnya, siapa yang menentukan. Dia orang besar sebenar-benarnya dalam politik tanah air hari ini. Suka tak suka kena terima hakikat, SDAP. Sebab itu mereka marah sangat apabila mereka mengalami kegagalan di Melaka. Sebab warga bukan Melayu pun sudah mula hilang kepercayaan atas sikap kebongkakan mereka. Begitu juga apa berlaku di Sarawak. Pengundi-pengundi bukan Melayu sudah pun menunjuk bahawa mereka pun tak mahu adanya amalan politik yang bersikap chauvinis atau kesukuan. Sebab yang mereka mahu, warga bukan Melayu, dan mereka nakkan sebuah negara yang tentram, di mana politiknya stabil.
Jadi sebab itu mereka tidak mahu salah satu kaum saja seolah dilihat sebagai dominan. Akhirnya berlaku masalah besar. Ini yang diragui, ditakuti oleh pengundi, bukan Melayu. Dan akhirnya mereka memberi sokongan kepada MCA. Asalkan pemimpin MCA ni jangan pula nak jadi abang besar. Berusahalah mendekati warganya. Kadang-kadang sekarang ni saudara, saya cakap terus terang bahawa DAP hari ini sudah menjadi abang besar. Dia menentukan segala-galanya. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sekarang dah ketinggalan. Boleh ditepis begitu saja. Dan akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, kalau gitu keadaannya, biarlah aku bertanding menggunakan logo Parti Keadilan. Dia tak mau lagi Pakatan Harapan. Sebab sebagai pengurusi, sebagai Presiden Pakatan Harapan, sepatutnya dia menentu segalanya. DAP tak mau buat. Dia mahu menjadi abang besar sebagaimana waktu Pakatan Harapan menumbangkan UMNO Barisan Nasional dahulu. Itu gambaran yang perlu kita tahu. Banyak lagi rahsia yang perlu kita tahu dan insya-Allah saya akan dedahkan sedikit demi sedikit. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.